Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang dihormati lagi dikasihi Encik Syam bin Mat Husin, Timbalan Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perlis. Yang dihormati Encik Roslan Nordin, Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya JKPM Ibu Pejabat. Gandingan para panel forum santapan rohani pada malam ini, dip-dip kenamaan, para jemputan, hadirin muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita terakhirkan dan kita panjatkan kesyukuran kita sesungguhnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam ini dalam majlis ilmu forum santapan rohani. Dan forum santapan rohani kita pada malam ini, tuan-tuan, kita adakan di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perlis, di mana penganjurnya, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan adalah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, juga dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis yang dikelolakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perlis. Nah, saya bagi seluruh warga kerja forum santapan rohani kita pada malam ini mengalu-alukan kehadiran dip-dip kenamaan, para jemputan muslimin muslimat, hadirin para penonton sekalian dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, tuan-tuan, diberkati Allah, mendapat rahmat, kasih sayang dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagaimana yang Nabi sebutkan, barang siapa yang meniti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya pintu-pintu ke syurga. Hadirin para penonton yang dikasihi sekalian, forum santapan rohani kita pada malam ini diadakan sempena dengan Pesta Angin Timur Perlis 2022 Masihi. Alhamdulillah, pucuk buluh patah sebatang, pucuk meranti hanyut di sungai. Yang ditunggu telah pun datang, yang dinanti telah pun sampai. Bersama-sama saya pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, dua gandingan panel yang sememangnya kita nanti-nantikan. Sememangnya hebat, tuan-tuan. Apapun saya cuba perkenalkan kepada para penonton, tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan yang ada di sebelah kanan saya pada malam ini, tuan-tuan, inilah yang berbahagia Ustaz Aiman Safyan bin Azman, iaitu yang lebih dikenali sebagai Da'i Aiman. Selamat datang, Ustaz. Alhamdulillah, berasal daripada Terengganu Darul Iman dan kini menetap di Rawang Selangor Darul Ihsan, mendapat pendidikan tertinggi ijazah sarjana muda, tuan-tuan, di salah sebuah universiti Muqtah, iaitu Jordan, dan beliau merupakan juara Da'i TV3 2017. Alhamdulillah, bukan senang ni nak jadi juara Da'i Aiman, memang bukan senang, pangkat kebangsaan ya. Beliau merupakan juara Da'i TV3 2017, seringkali muncul di kaca-kaca TV dalam arena forum-forum ehwal Islam, dan juga moderator TV3 dan juga TV9. Dan saya dipahamkan selepas daripada forum pada malam ini, tuan-tuan, Ustaz Da'i Aiman akan bergegas ke Kuala Lumpur, ada urusan esok secara langsung jam 6 pagi di TV3. Alhamdulillah, kita doakan selamat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum. Di sebelah kanan, di sebelah kiri saya, tuan-tuan, kalau saya tak perkenal pun, tuan-tuan sedia maklumlah, ini yang berbahagia Ustaz Syamsul Amri Haji Ismail, ataupun yang glamournya Syamsul Debat. Alhamdulillah, berasal daripada Jempol Negeri Sembilan Darul Khusus. Saya dah tengok dalam TV nampak macam 35, tapi malam ni nampak macam 25. Alhamdulillah, semakin cantik semakin muda. Alhamdulillah, tuan-tuan, seringkali muncul di Gajah TV sebagai panel forum perdana ehwal Islam, dan dia juga seringkali kita lihat di YouTube dalam ceramah-ceramah.
agama yang disiarkan, dan saya adalah di antara peminat kedua-dua pena yang ada di sebelah kiri dan kanan saya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu yang disediakan oleh pihak penganjur kita, seni budaya tangkapan masyarakat masa kini. Jadi apapun sebagai pembuka bicara kita pada malam ini, tuan-tuan, saya nak mulakan dengan Da'i Aiman. Jadi Ustaz Da'i Aiman, kalau kita lihat di segi tajuk kita pada malam ini, apakah yang boleh kita perjelaskan kepada para penonton kita, muslimin muslimat dan penonton-penonton yang ada di luar sana, di tajuk perbincangan kita seni budaya tanggapan masyarakat masa kini, dan apakah agaknya tanggapan masyarakat kita yang berkaitan dengan seni budaya. Fadhilul masykur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya muliakan Tuan Moderator Ustaz Hashim dan juga Tuan Guru saya Ustaz Syamsul Depan, seluruh pengunjung Pesta Angin Timur Perlis 2022. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Saya nak buka dengan sebuah ayat Al-Quran daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada seluruh pengunjung pada hari ini dan juga kepada penonton live kita pada hari ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh yang ada pada hari ini. Baik, topik perbincangan kita ni memang cukup menariklah. Seni budaya tanggapan masyarakat masa kini. Tadi saya Ustaz, saya bergerak dari pagi tadi, saya live Tanyalah Ustaz di TV3. Habis daripada pukul 6.30 sehingga pukul 8.30 di TV3. Lepas habis pada tu, saya terus sarapan pagi dan saya terus bergerak untuk datang ke sini lah Ustaz. Kemudian daripada TV3 tu saya bergerak, kemudian saya berhenti makan tengah hari di Pening. Makan di Pening, nak cari kat mana paling dekat. Sekali saya tengok restoran apa tu, Hamidah ke Hamidiah, macam tu lah. Hamidah tu isteri dia lah. Hamidiah. Jadi saya berhenti makan. Bila saya tengok kenapalah beratur panjang sangat ni kan, tak boleh ke orang kata ramai lagi pekerja dan sebagainya. Tapi memang penuh orang, pergi kedai mana pun penuh, kedai nasi kandar dan sebagainya. Tapi bila saya tunggu order dan dia datang kepada kita, dia tanya nak makan apa, dia pun hidangkan. Ada apa dekat sini? Ada macam-macam, ada air, semua ada semua. Dia sebut satu persatu kan, dengan gaya dan sebagainya. Bila saya tenung muka dia, saya tengok, oh patutlah ramai. Ya, patutlah orang suka lepak di kedai mamak sampai 2 pagi, 3 pagi. Sebab apa? Sebab boleh jadi mereka ni ada seni melayan tetamu. Ya, kenapa asyik duduk kedai mamak je Pak Mat? Ialah sebab kat rumah tak dapat layanan istimewa. Kedai mamak ni ada je kedai layanan istimewa daripada mereka. Jadi kita nak lihat di sini bahawa ini salah satu daripada cabang seni rupanya. Ya, cabang seni iaitu seni persembahan.
Kalau kita waktu masuk dai dulu Ustaz Samsul ya, waktu saya ni kira anak murid juga kepada Ustaz Samsul Lepas tiba-tiba mengaku anak murid dia. Macam tu kan. Kita anak murid Ustaz Samsul, tuan guru kita, yang selalu kita jadikan rujukan dalam kita nak buat persembahan di atas pentas tu 5 minit tu. Kita fikir macam mana nak buat persembahan atas pentas 5 minit ni kan. Nak bagi orang terpegun, nak bagi orang terpesona, nak bagi orang mendapat impak daripada persembahan tersebut. Jadi waktu kita buat latihan ataupun kita ada kelas, kita pergi ke pusat Al-Barakah Ustaz Kazim Ilyas, dan dekat pusat Al-Barakah tu kita diajar, di-training oleh seorang guru kita panggil Cikgu Bok. Jadi Cikgu Bok ni dia ajar kita satu ilmu tau, ilmu persembahan ya. Ni kita sebut seni persembahan. Salah satu daripada latihan itu, seminggu latihan, salah satu daripada persembahan yang dia ajar pada kita, seninya adalah disuruh kita untuk perkenalkan diri dengan 4 macam keadaan. Yang pertama, disuruh dalam keadaan gembira. Yang kedua dalam keadaan sedih. Yang ketiga dalam keadaan marah. Dan yang keempat jadi orang gila. Itu paling susah sekali. Jadi kita pun cubalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya berasal daripada Rawang. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, aku ni berumur 32 tahun. Tapi aku ni asal daripada Terengganu. Kita berubah jadi orang gila sekejap. Ya, jadi, dan sebenarnya perkara inilah yang menjadi perkara harian dalam kehidupan kita. Agak-agak dalam kehidupan kita, siapa yang paling hebat berlakon Ustaz? Mungkin kalau kita boleh sebut ibu kita lah kot ya. Ibu kita ni pandai berlakon. Iman, sebelum mak menghembuskan nafas yang terakhir ni, mak ingin sangat kalaulah kamu dapat tunaikan hajat mak ni, masuk ke sekolah tahfiz. Mak ingin sangat. Yalah, paling tidak sebelum mak pergi nanti ada juga salah seorang daripada anak mak ni masuk tahfiz. Okeylah mak, kalau macam tu Aiman masuk jugalah sekolah tahfiz. Yes. Mak dia pun yes juga. Sebab apa? Sebab daripada lakonan tu anak dia boleh, orang kata apa, masuk ke sekolah tahfiz ataupun apa-apa saja keadaan. Ya. Jadi ini dia seni di dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu disebutkan seni persembahan. Dalam nak mengujuk pun kan, dia tiba-tiba kena balik lewat malam sikit. Kita balik Sarawak pukul 11, pukul 12 Ustaz Samsul Debat ni. Tak tahu rumah dia, tak tahu kat mana dah. Dalam kereta pun berapa hari dah Ustaz ya. Balik, tiba-tiba muncung Ustaz ya. Lepas tu mungkin di tepi pintu tu, sebelum masuk Assalamualaikum, dah nampak muncung tu kan. Sudah, kita nak kena pujuk siap-siap ni. Buka pintu. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Apa nyanyi-nyanyi? Marah pula isteri tu saya. Maafkan kami, ting 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 ting, maafkan kami. Maafkan kami. Macam-macam seni kita bawa dalam kita nak mujuk isteri dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi salah satu cabang dalam kita melihatkan seni zaman sekarang ni adalah bagaimana seni lakonan ataupun seni persembahan. Menyebabkan di dalam Islam, iaitu seni dalam Islam ini, dia sebenarnya menghubung. Dia menghubung ya. Kita ni kaklung abangah dengan ucuk gaduh, tak nak balik beraya. Jadi kaklung ni lah bertugas untuk berlakon. Ya, berlakon sakit ke apa ke. Kamu orang ni tak kesian ke dekat mak? Cubalah balik tahun ni, mak dah tak sihat ni. Kaklung pun berlakon, ambil peranan dia di situ. Dan akhirnya disebabkan perkara itu, mereka dapat menjalinkan balik hubungan di antara mereka. Ya, sahabat-sahabat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok seni ni Ustaz, banyak cabang dia, ya. Di antara kalau dapat kita lihat seni suara. Seni suara macam siang tadi Ustaz Izzat Lazim. Ustaz Izzat Lazim ya. Ataupun Izzat Lazim. Sebab baru ni saya dengar dia nyanyi lagu nasyid. Itu jadi Ustaz Izzat Lazim tu. Satu lagu ya. Macam mana lagu dia tu? Tirai Kamar.
Tapi dia ada live band. Malam ni kita tak ada live band lah Ustaz. Dan Iman cuba Kita lontarkan satu lagu. Alamak, tapi kalau sebenarnya satu lagu dia kena ada live muzik Ustaz. Baik, dalam seni kita pun kita lihat bagaimana ya, kalau dalam pendidikan anak-anak sekalipun ya, kalau kita kata masuk dalam kereta, okey anak-anak, jom kita baca doa menaiki kenderaan ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, cuba ulang balik. Tak ingatlah apa-apa tapi kalau kita nak bagi mudah, kita masukkan seni persembahan ataupun seni suara kepada anak-anak ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Adik-adik cuba sambung. Lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Tu nampak adik tu dia sambung tu kan. Mesti dia hafal. Jadi maknanya dalam kita melihatkan pendidikan itu sendiri, ya, pembentukan anak-anak itu, pembelajaran, kita menggunakan seni suara. Dan dengan seni suara ini jugalah ya, sebenarnya kita dapat menghubungkan sesuatu, ya, menghubungkan sesuatu ataupun memberi seseorang itu kenal kepada Allah, memberi seseorang itu keinsafan, memberi seseorang itu nasihat, ya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Dekat situ kita beri keinsafan kepada orang. Yang mana kehidupan kita ni ibaratnya lampu dinding yang menyala. Kalau habis minyak tanah tu, hilanglah api kita. Ibarat hidup kita. Kalau waktu kita muda tu nampak hebat je, tapi bila kita makin berumur, ya, makin lama, dan akhirnya kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, seni ni kita dapat lihat daripada sudut seni penulisan itu sendiri. Disebabkan penulisan orang, tengok novel ni Ustaz, boleh menangis, menitiskan air mata baca novel. Ataupun kalau kita tengok keratan akhbar, ataupun kalau kita melihat orang boleh, ya, membacakan ayat suci Al-Quran dan membacakan tafsirannya, boleh mengalirkan air mata. Ini juga seni tulisan yang perlu kita lihat dalam kita membentuk sesebuah masyarakat dan menyebabkan juga pergolakan sesebuah negara Ustaz. Ya, surat berunsurkan fitnah dan sebagainya. Ya, dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba bayangkan, kita bayangkan seni-seni yang kita sebut ini, kita sinergikan, kita gabungkan dalam unsur dakwah kita. Pastinya ia jauh lebih memberi kesan kepada orang yang mendengar. Saya pada tahun 2018 saya dijemput untuk menghadiri uji bakat Ustaz, untuk pertandingan dai peringkat Asia. Jadi bila pertandingan dai peringkat Asia ni, dia panggil PU dai apa semua ni untuk uji bakat. Dan di saat itu dia pun beri kita 5 minit tu buat persembahan. Waktu tu dekat UM. Kita pun buatlah persembahan dan kita terpilih untuk mewakili Malaysia ke peringkat Asia. Ada Brunei, Timor Leste, Indonesia, Singapura dan Malaysia lah, 5 buah negara. Jadi dalam pertandingan tersebut kita ada 25 orang peserta daripada 5 buah negara ini. Kita punya pertandingan Ustaz dia unik sikit. Daripada pukul 2 pagi sehingga 5 pagi. Tapi yang peliknya penuh. Studio ni penuh dengan penonton. Ya, kita buat secara live. Jadi dalam keadaan itu, masyarakat di Indonesia ini dia suka kepada gabungan-gabungan seni ini untuk dalam elemen dakwah, dan mereka sangat meraihkan program-program dakwah. Berbeza dengan kita di Malaysia. Kalau dakwah ni, kalau ceramah, dia tak boleh nak ada campur muzik-muzik Ustaz. Nanti orang kata lain sikit nampak bunyinya kan. Tapi kalau di sana mereka sangat meraihkan, ya, dakwah itu sendiri. Sebab tu dalam kita punya persembahan, antara yang saya ingat Ustaz, ya, kita siap buat gabungan persembahan itu dah berkaitan dengan tajuk zina waktu tu kan. Saya masukkan lagu apa dia? Jangan pandang-pandang
Jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah iman. Biar malu-malu, biar segan-segan, kerana malu itu perisai orang beriman. Semua pakat tepuk Ustaz. Seronok bila mana dapat mendengarkan seni ataupun hiburan itu sendiri. Dan bayangkan Ustaz, mungkin dengan cara itulah kita dapat memaut hati seseorang dalam menjalinkan, iaitu kita sebut tadi seni itu adalah menghubung di antara manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah mungkin sedikit daripada saya untuk pusingan pertama Ustaz. Alhamdulillah, satu penjelasan kupasan yang begitu menarik. Tuan-tuan di awal bicara di bawah tajuk yang cukup cantik, iaitu seni budaya anggapan masyarakat kita pada ini. Jadi apa yang disampaikan dengan secara santai pada malam ini, tuan-tuan, alhamdulillah, dengan lagu-lagu nasyidnya, ini pun seni, tuan-tuan, seni. Begitu juga dengan kita baca Al-Quran, contohlah kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Sikit-sikit tuan-tuan, maknanya seni, nasyid, seni, tuan-tuan. Nah, ini insyaAllah selalunya kalau kita dengar tanggapan masyarakat kita, Ustaz Nahiyah mana sebut kata kebudayaan dan kesenian itu, dia pernah nampak tarian budaya, tarian warisan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok daripada apa penjelasan tadi ini, dalam aspek yang sedangkan aspek kebudayaan dan kesenian itu luas, yang boleh melibatkan kita cara hidup kita, menyentuhi perkara-perkara seperti adat resam, apa lagi nilai-nilai murni, adat budaya bangsa dan sebagainya. InsyaAllah apa yang disampaikan, diterangkan tadi ini, dijelaskan, insyaAllah tuan-tuan dapat memahami dengan sebaiknya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang ada di stadium auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian, juga yang ada di luar sana, tuan-tuan di Facebook, di KKTN, Perlis. Nah, insyaAllah kita dapat menyaksikan dua gandingan panel kita, dan kita nak panaskan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak ajukan soalan kepada yang bahagia Ustaz Syamsul, betul. Jadi Ustaz, kalau kita lihat di sudut kaca mata Islam itu sendiri, apakah konsep kesenian menurut perspektif Islam dan peranan seni budaya dalam membina masyarakat kita dan sampailah kepada kemunculan kehebatan dalam tamadun Islam itu sendiri. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Moderator kita Ustaz Hashim, begitu juga sahabat panel, div-div kehormat yang hadir pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Sebenarnya ya, saya ni datang daripada Negeri Sembilan kan. Datang dari Negeri Sembilan baru sampai, kata orang tu kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi bila dah datang ke tempat orang ni kena elok-elok perangai kan. Jadi hari ni saya tengok tajuk pun borek ni. Kesenian, belum apa-apa lagi tengok orang pun ramai dah. Orang pun ramai dah, cuma yang tak datang lagi ramai dah. Jadi sebab tajuk kesenian kan, hanya orang-orang yang ada memahami nilai seni tu. Itu sebab memang Ustaz Aiman ni memang paling sajak sekali dah untuk buat tajuk kesenian. Memang berlagu-lagu, dia menyawab pun berlagu, Ustaz dia berlagu macam mana. Ditambah pula dengan tadi orang kata ya ayat Al-Quran yang dilagukan pula Ustaz Hashim tadi. Jadi memang kena tapat mana tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok seni ni kan menurut perspektif Islam, soalan tu tak ada kelakar dah sebenarnya. Jadi jangan nak harap kelakar malam ni, memang tak ada lah, tapi tengok belak juga tu salah.
Saya tu yang salah. Kan? Bila sebut perspektif Islam, kalau kita tengok definisi tu, tengok seni tu apa? Seni tu adalah karya, sajak, pantun, lukisan, apa-apa juga, termasuklah nyanyian tadi. Kan? Dan begitu juga, saya teringat dulu masa saya sekolah dulu. Saya sekolah dulu kan, dia pertandingan nasyid. Kita tak ada nasyid. Jadi kita ambil lagu kumpulan Aziz tu, kita buat nasyid. Kan? Lagu tu kan, oh ibu kau disiram bayu pagi. Tiba-tiba bila dinasyidkan, oh ibu kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian. Kumpulan Exhaust. Dan itu Elvis kan dia. Jadi itu salah satu bentuk seni, maknanya kreativiti. Kan? Maknanya cara kita mendapat ilham, kita lagukan, dibuat dengan pelbagai bentuk. Macam kadang bukan senang ya, macam yang Ustaz Aiman bawa tadi, bila nak bertanding sampai ke peringkat Asia, dia lagu dia lain, dia ubah sikit lirik itu nak disesuaikan dengan dakwah. Tu antara juga. Manakala kesenian perihal seni, berkaitan dengan seni, dan kesenian ini jadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu. Dan tanya pada Samsul Debat. Samsul Debat lah kesenian apa yang terlibat dengan diri dia. Sudah tentunya keseniannya yang dibawanya adalah dalam seni bercakap, cara berujar. Tu sebabnya kalau kita tengok bila bercakap hari ni ada pattern dia. Ustaz Hashim dengan suara bass dia, jadi kita pada malam ini dia macam tu. Ustaz Aiman tu tu Ustaz Aiman. Samsul Debat tak dapat macam tu. Sebab Samsul Debat dia tak sempat tu, sebab dia dahi dia tak boleh masuk, PU pun dia tak boleh masuk, imam muda lagi lah tak boleh masuk. Dah tu kan. Tapi apa yang saya ingat, kalau kita contoh bercakap, saya suka makan nasi, itu pun ada seni dia. Saya suka makan nasi hamba. Ada orang letak, saya berhenti dekat saya suka makan nasi, itu seni juga. Saya suka makan nasi. Ada orang cakap, saya suka makan nasi, ujung tu tinggal nasi. Jadi mana itu juga adalah satu bentuk seni. Ya? Dan begitu juga kalau kita tengok seni ini, kadang-kadang ada yang bercakap sesungguhnya kalau seni ini adalah merupakan satu perkara yang tak sesuai dengan agama kita, maka orang tu tak faham. Sebab apa? Kalau kita lihat kesenian menurut perspektif Islam, dia akan membimbing masyarakat, membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan mengabadikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab nak memahamkannya itu pun perlu seni. Nabi dulu masa menyebarkan dakwah, kalau Nabi tidak menggunakan seni ataupun yang disebut sebagai hikmah, mungkin susah orang nak menerima Islam sebenarnya. Nabi tunjukkan seninya adalah salah satunya, tunjuk dengan perangai Nabi yang baik, akhlak Nabi yang baik. Tu sebab orang cakap makan sirih berpinang tidak, pinang ngado kat kota Melaka. Makan sirih memanyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Makna bila kita bercakap dengan baik, kita bercakap dengan tertib, kadang-kadang itu boleh menyebabkan orang tersentuh hati, menyebabkan orang suka kepada kita, menyebabkan orang boleh mudah terima, berbanding pada kita cakap tanpa budi bahasa dan sebagainya. Itu sebab kalau kita lihat kan, bila disebutkan setengah orang bahawa kesenian tak sesuai dengan tuntutan Islam dan syariat, maka ini mencerminkan ramai yang tidak memahami bagaimanakah hubung kait antara kesenian dengan Islam. Sebagai contoh, hadis Nabi sendiri ada menyebut sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia sukakan kepada keindahan. Itu sebabnya kita ni kalau bercakap tu, kenapa kita tak marah anak kita kan, kita marah, kau ni tak berguna, mangkuk tingkat semua keluar. Kenapa kita gunakan bahasa intan payung bertuah punya budak? Seni. Itu sebenarnya seni juga sebenarnya. Kan? Maknanya seni itu juga ada yang menyebutnya sebagai adab, ada yang menyebutnya sebagai hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu cerita dia. Jadi makna kata pantun tu pun satu bentuk seni, nak menggambarkan tentang hikmah tadi. Dan begitu juga ciri-ciri kesenian Islam. Yang pertamanya ada keindahan di sebaliknya. Itu sebabnya kalau kita tengok keindahan ni dalam Islam, macam mana caranya, ayat Al-Quran itu sendiri orang tak boleh nak tiru. Di sini dicabar kepada semua penyair-penyair yang hebat ketika zaman Nabi dulu, dicabar supaya dapat siapkan satu kitab Quran. Tak, 10 helai pun tak dapat, 10 muka pun tak dapat.
10 surah pun tak dapat, 10 ayat pun tak dapat. Nak menunjukkan betapa hebatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi keindahan ini, digambarkan keindahan dalam Islam tu. Banyak itik, anak itik turun ke sawah makan padi, tengok cantik dipandang cantik, tambah pula berhati budi. Akhlak. Nampak tak? Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sungguhnya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Layang-layang bertali besi, tanam selasih muka pintu. Sayang sayang sekali, benci sekali. Orang berkasih memang begitu. Pukul gondang hari Khamis, bunga melati dalam raga, makin dipandang makin manis, dalam hati menyala cinta. Makna kata itu dari segi keindahan. Manakala yang keduanya berpaksikan akhlak, adab, perangai, tingkah laku, sahsiah, mentari panas waktu zuhur, waktu panas banyak berkumur, miliki budi, pekerti luhur, agar hidup semakin makmur. Sawah luas tumbuh padi, padi hampa dimakan hama. Orang mulia selalu berbudi, berbuat baik pada sesama. Petani datang menanam padi, anak yatim diam di tepi. Akhlak yang baik akan abadi, jadi bekal akhirat nanti. Terasa tenang duduk di taman, sujud di masjid bertambah iman. Orang baik banyaklah teman, hidup bahagia, hatinya aman. Begitu juga yang bersumberkan kepada wahyu agama kita ini. Bersama, maknanya seni ini bersumber pada wahyu. Mana selagi mana Al-Quran, hadis membenarkan, maka bolehlah kita teruskan. Selagi mana tidak keterlaluan melampau-lampau. Malam ni Ustaz Aiman menyanyi, tak ada masalah. Tak ada yang sampai buka-buka baju histeria pula. Tak ada kan? Selagi mana dia tidak melewati batas syarak yang telah ditetapkan. Azan subuh amatlah sayu, ambillah tuan kitabullah. Islam itu agama wahyu, Muhammad itu utusan Allah. Cari kitab baru ketemu, kitab cantik di atas batu. Ilmu tauhid permulaan ilmu, mengenal Allah, sifat yang satu. Kitab tua dari Jeddah, kitab dikarang satu persatu. Tauhid itu mengucap syahadah, ikrar hamba barang yang tentu. Pintarnya Rasul baranglah tentu, tuntutnya ilmu sinar cahaya, bersaksi hamba pada yang satu, tiada Tuhan melainkan dia. Begitu juga dia mewujudkan kesenian ini juga datangnya dari kepelbagaian dalam kesatuan, dikombinasikan daripada pelbagai tempat dan ketika, dan disesuaikan dengan agama kita ini. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati, bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan negeri. Bila orang sana, tak kisahlah dia Melayu, Cina, India, selagi mana dia Islam, kan? Kadang dia Melayu Muslim, dia Cina tapi dia Muslim, dia India dia Muslim, tapi pelbagai kebudayaan, pelbagai seni digabung jalinkan, akhirnya memandang bahasa dan budi. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Sirih kuning gagang menguning, mari tanam beluka sana. Seri sirih naik ke kuning, seri pinang naik ke muka. Apa tanda orang mulia? Berbaik sangka sesama manusia. Siapa hidup berbaik sangka, dunia akhirat hidup sentosa. Itu sebabnya kalau kita tengok fungsi-fungsi kesenian ni pula, seni itu sendiri adalah merupakan satu perkara yang membawa fungsi dalaman diri kita, sebab kita akan rasa tenang. Seni ni kadang kita duduk seorang-seorang, kita dengar tu, sadap pula tu kan. Kadang kita pergi semayang, kita dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita terbuai dengan bacaan imam. Hati tiba-tiba terasa tenang, kan? Hati tiba-tiba terasa lapang. Masalah yang ada tiba-tiba rasa selesa, kan? Jadi itu sebabnya kalau kita tengok seni ni juga mendapat mendidik masyarakat. Dengan seni menasihat supaya kita berbaik-baik antara satu sama lain. Dia tak cakap kau berbaik-baiklah satu sama lain. Kadang-kadang susah. Tu sebab dalam bilik air dekat masjid tu kadang sila jaga kebersihan tandas ni. Orang tak faham. Buka pintu bilik air terapung, berenang-renang ke tepian. Itulah tu masalah tu. Sampai kan AJK masjid tu pasal letak seni pantun dalam tu. Ada kucing, ada tikus, dah kencing jirus, baru dia faham. Maknanya kena bagi ayat-ayat macam tu, baru dia terfikir sikit. Tu
Tu sebab yang kalau kita tengok kan, ada pesanan orang dulu-dulu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kata sama seia, lenggang sama seayun, ke bukit sama didaki, ke lurah sama turuni, melompek sama patah, terajun sama basah, beban borek sama dipikul, beban ringan sama dijinjing, sekampungnya selaman, seaibnya semalu, malu seorang malu semua, dapet seorang dapet semua, dapet sama laba, cicir sama rugi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kenapa ayat perbilangan tromba begini keluar? Sebab nak menasihatkan masyarakat supaya bersatu padu. Jadi ayat tu nampak macam dia terdengar leka jangan, tapi sebenarnya nak mendidik kita supaya kita bersatu padu. Ada juga kata-kata perbilangan lama. Anak nelayan membawa cangkua menanam ubi di tanah darat. Baban sakayan dapat si pikua, budi sakatek terasa barat. Maksudnya tu beban yang berat dapat dipikul, tapi budi sedikit terasa berat. Kadang kita boleh pikul barang buat batu, pikul barang-barang banyak. Macam Ustaz Aiman ni selalu pikul barang-barang beras, apa tepung untuk anak-anak tahfiz ni. Tapi bila orang berbudi sikit, ya Allah, terkenang sampai bila tak terbawa rasanya, tak terbalas rasanya. Kemudian anak ikan ni makan ikan, gadang ditabik anak tenggiri. Ameh bukan perak pun bukan, ameh tu ameh lah, emas. Ameh bukan perak pun bukan, budi saketek rang hargai. Maknanya hubungan yang erat sesama manusia bukan dinilai kerana emas dan perak, tapi lebih diikat dengan budi yang baik. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sakam. Maksudnya apa? Hidup orang yang sangat menderita. Dan begitu juga adat orang muda menangguang rindu, adat tua menahan ragam. Maknanya nak bagi tahu sudah lumrah orang muda dia mempunyai harapan yang pelbagai, tetapi orang tua telah menahan banyak, menanggung banyak perkara kerana umurnya. Jadi semua-semua kesenian Islam ni adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', persekitaran setempat, budaya setempat, dan contoh-contoh kesenian Islam yang dah disentuh oleh Ustaz Aiman tadi, iaitu seni bena, seni ukir, seni khat, seni lukis, seni muzik, sastra dan lain-lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, itu sebab kalau kita tengok seni ni nak gambarkan diri kita, macam mana kita bawa diri kita. Contoh, saya duduk dengan Ustaz Hashim, saya duduk dengan Ustaz Aiman, duduk kat kedai kopi, makan nasi putih lauk daging bakar. Tadi saya rasa kat kedai sadap betul pula kan, nasi dengan sup dengan cabai, dia kata cabai Indon, cabai Indonesia, duduk makan. Tiba-tiba lalu seorang anak dara, dia kata macam ni, tumpang lalu bang, abang sebutnya, terangkat songkok Ustaz Hashim, bukan saya lah. Masa tu kita tanya, anak siapa tu Ustaz? Kita tanya. Kenapa kita tanya anak siapa? Sebab seni dia bercakap, budi bahasa dia, akhlak dia. Dan kalaulah tiba-tiba kami duduk bertiga, lalu seorang naik kereta besar berhenti kat depan dan dia tanya, "Woi," kata. Dengan woi je. Seni tak ada langsung, adab tak ada langsung, akhlak. "Woi, tahu tak Ustaz Aiman mana satu?" Walaupun yang menjawab tu Ustaz Aiman kata, "Entah kau pergilah cari tempat lain." Tak layak dia penghargaan dan penghormatan. Walaupun di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syamsul Bar. Alhamdulillah mengalu-alukan kehadiran Ketua Pengarah JKKKN, iaitu yang bahagia Tuan Haji Nasran bin Haji Muhammad Yusof. Alhamdulillah bersama-sama kita pada malam ini, tuan-tuan. Saya sonok dengar Ustaz berpantun ni. Tuan-tuan, saya pun nak pantun jugalah. Sebab tu dalam seni ni kita nak kena, tak boleh sombong, tak boleh kita nak kena bijaksana. Bijak sini, bijak situ. Tu dah kami dah bersama dengan Aiban tadi lah. Maknanya sungguh cantik burung kenari, berdada kuning, berparuh perak. Kalau suka meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Allah. Mengalir ikan di tepi lombong, dapat seekor ikan kelisa. Hidup di dunia jangan duk sombong, dimurkai Allah yang Maha Esa. Manusia tak suka, Allah pun tak suka. Jadi cukup cantik tuan-tuan. Sebab tu kita tengok daripada penjelasan Ustaz Samsul tadi, maknanya kalau kita lihatlah di mana seni budaya itu sendiri dibentuk untuk melahirkan manusia yang beradab, manusia yang berakhlak, bersopan santun. Kalau nak tahu seni yang paling hebat kali, Ustaz Syamsul Dahi Aiman boleh pergi di belah-belah padang besar kita ni. Kalau boleh, kalau tak balik lagi lah.
Kita tengok macam mana seni kehebatan dalam keluarga. Mungkin tak kira akan disentuh oleh yang Aiman semualah. Kita tengok macam mana panggilan-panggilan orang-orang yang balik sana tu tuan-tuan. Dia panggil cukup lembut. Tak Syamsul. Bang durian bang oi. Bang durian bang. Mai musim-musim rambutan bang, rambutan sekolah bang oi. Rambutan sekolah? Rambutan sekolah. Tu kalau buat rambutan sekolah tu rambutan yang lekang elok lah. Cukup cantik lah. Kemudian mai musim dukung lah. Bang dukung bang oi dukung. Tuan-tuan. Kita pun isteri kita pun barulah dia cubit kita. Amboi nak dukung suami orang. Barulah dia sedar. Mana seni dalam keluarga pun kita nak kena perhebatkan. Kita nak cantikkan kehidupan dalam berkeluarga ni, maknanya kita nak ada seni juga. Jadi tuan-tuan, mungkin Ustaz Naik Iman boleh sentuh dalam perkara ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, boleh tahan lagi tak para penonton kita? Kuat sikit, boleh tahan lagi tak? Alhamdulillah, kami tak boleh dah ni. Sikit lagi. Okey, kita lihat Da'i Aiman, kita tengoklah para penonton kita nak tahu lebih lanjut lagi lah prinsip-prinsip ataupun ciri-ciri kesenian budaya dalam Islam itu sendiri. Kalau boleh sentuhlah berkaitan dengan soal kekeluargaan, kehidupan kita seharian, ini yang kita akan amalkan dalam kehidupan kita. Falyatafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pernah dukung-dukung tu pernah ke Ustaz? Saya biasa dukung isteri sendirilah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Dupat, tuan-tuan guru saya, dip-dip kehormat yang bersama dengan kita pada hari ini, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah dan para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kalau biasa di kaca TV saya jadi moderator, tapi pada hari ini jadi panel macam terbalik pula rasanya. Dengan Ustaz Hashim, masya-Allah, barakallahu fi. Lepas ni nak request Ustaz Hashim untuk bertaranum lagi lah. Sebab apa? Kita nak dengar ayat suci pada Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. Apa di antara benda yang kena ada di dalam seni? Sudah semestinya perkara yang perlu kita ada dalam seni ini adalah kita kena ada satu elemen yang boleh menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu especially bila mana kita berseni dan dengan seni itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ikhlas, bukan kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kita nak tunjuk kita hebat, bukan kita nak follower yang ramai, bukan kita nak glamour, bukan kita nak dapat orang kata apa pujian dan sebagainya, tapi kita buat ni semata-mata kerana Allah SWT. Jadi itu poin yang pertama lah, ya. Seperti mana ayat Quran tu, macam mana Ustaz? Nak minta Ustaz belanja sikit, inna solati wa nusuki. Boleh Ustaz? Bagi sikit Ustaz. Bismillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Patut Ustaz kena taranum tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksud dia, sesungguhnya solatku, amalku, hidupku, matiku kerana Allah yang satu. Ku serahkan segala harta, jiwa dan raga sebagai tanda cinta kepadamu yang esa. Kita rap sikit boleh Ustaz? Boleh. Sebab kata seni tadi kan. Maknanya kita buat kita bernasyid ataupun kita menyanyi, kita buat persembahan, kita bermain muzik, kita bermain bola, seni persembahan, segala-galanya. Inna solati, solatku, amalku, hidupku, matiku, semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kerana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni kita buat semuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Kalau kita buat kerana Allah, maka kita bernasyid pun boleh jadi ibadah, kita berlakon pun boleh jadi ibadah, kita bermain muzik pun boleh jadi ibadah, kita buat apa saja pun boleh menjadi ibadah bila mana kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ciri yang kedua
yang perlu ada dalam setiap seni kita itu adalah, tadi Ustaz Samsul pada sebut sikit, iaitu berkaitan dengan bila kita mengeluarkan seni kita, menyampaikan seni kita, kita lakukan seni kita, kita lukis dan sebagainya, kita buat persembahan, pastikan apa saja yang kita buat itu akan mengembalikan ketenangan dalam diri kita. Buat je rasa tenang je, ya. Sebagai contoh, kita bernasyid Ilahi las tulil firdausi aghla wala aqwa ala naril jahim. Sambil-sambil kita dodoikan anak kita kan, kita dodoikan anak kita kan, kadang bukan anak yang tidur, ayahnya yang tidur. Jadi maknanya kita dapat kembali ketenangan dalam kesenian yang kita buat. Ya, kita berlakon, kita berhujah, kita bermain muzik dan sebagainya, mengembalikan ketenangan kepada diri kita, ya. Seperti mana disebutkan apa dia, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita sentiasa ingat kepada Allah, kita berseni, ya, kita buat persembahan dan sebagainya, sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, maka hati kita akan jadi tenang. Bayangkan, ya, contoh macam adik-adik kita di sekolah kan, banyak mereka menyampaikan seni persembahan mereka ataupun seni suara mereka di sekolah, ya. Saya makan alhamdulillah. Adik-adik boleh ikut tak sama-sama? Saya minum alhamdulillah. Saya kenyang alhamdulillah. Puji dan syukur. Nampak bapak yang ikut tu, ya? Bapak pun hafal juga. Kepada Allah alhamdulillah. Jadi dalam kesenian kita itu pastikan mengembalikan ketenangan di dalam diri kita. Dan yang ketiga, apa dia ciri yang perlu ada di dalam setiap seni yang kita lakukan? Pastikan setiap seni kita itu memberi pendidikan kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok seni khot kan, seni khot dengan tulisannya Allahu Akbar, ya, dengan tulisan tersebut pun kita dapat merasai, ya Allah, hai, hebatnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat lihat bagaimana kesenian abang kita buat poster ni, ya, tadi rasa baru ambil gambar ustaz, dah ada dah gambar kita kat belakang, ya. Hebat betul. Siapa yang buat ni? Cuba angkat tangan sikit tengok. Mana abang kita yang buat poster tu? Ada ke kat belakang? Seni fotografi. Ustaz Samsul kata seni fotografi. Bayangkan tadi baru ambil gambar dah boleh buat poster dah. Masya Allah. Kalaulah buat color hitam putih je ustaz, rasanya kita program ni tak grand rasanya kan. Jadi disebabkan seni fotografi, ya, ada dekat sini macam-macam color merah, color hijau, color kuning, menyebabkan gambar ni ataupun program kita jadi grand pada hari ini. Jadi ini perlu kita lihat dalam kita memberikan seni kita itu, pasti ada pendidikan dalamnya, bukannya memberi merosakkan orang lain. Ya, dalam seni kita itu merosakkan pula orang lain, mendidik, lukis benda-benda binatang lah, apalah, menyebabkan orang boleh rosak dengan perkara tersebut. Beri pendidikan, ya. Contoh kalau kita dapat lihat, kadang-kadang orang dekat tepi-tepi, dekat dinding, dekat tengah-tengah bandar ni, dia ada buat mural. Dia melukis bagaimana situasi anak muda yang membantu ataupun makcik-makcik tua, nenek-nenek ni nak melintas jalan. Mereka lukis. Kita tengok tu, sekali tengok tu, kita dah boleh bayang dah. Gambar ni menunjukkan bahawa seorang anak muda, ya, berhenti daripada motor, tolong seorang makcik tua ni nak lintas jalan. Masya Allah, dengan gambar je, ya. Dan bayangkan, kadang-kadang kita lihat ada setengah orang ni dia pandai menulis. Dengan status dia dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok, orang tengok tu boleh menitiskan air mata. Ya, Masya Allah, ini seni dalam kita menggunakan media sosial. Ya Ustaz, ya, kalau kita tengok macam mana keadaan, ya, bila mana seorang ini
membantu makcik pergi jalan jual nasi lemak. Makcik jual nasi lemak, duk tunggu sampai pukul 10 tak habis lagi nasi lemak. Padahal orang dah habis dah sarapan pukul 10 tu. Jadi dia pergi dan dia beli semua nasi lemak dekat makcik tersebut, kan. Mungkin disebabkan dengan seninya dia buat video dan sebagainya, itu memberikan kesedaran kepada orang ramai. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pastikan setiap apa yang kita lontarkan, seni kita buat seni, kita buat video, kita buat lagu, kita buat persembahan, pastikan semuanya berunsurkan pendidikan. Bayangkan Ustaz, tadi saya dapat satu daripada seorang ni, dia abang cameraman. Abang cameraman tu dia kata, oh first time lah jumpa Ustaz, biasa tengok dalam Tanyalah Ustaz TV3 je, ya. Lepas tu dia kata, oh saya ni baru lagi bang, ya, baru belajar dalam bidang industri ni, bukan macam tok-tok kita ni dah lama puluhan tahun dah, belasan tahun dah. Jadi saya baru nak belajar. Ustaz, Allahu Akbar, Ustaz sebut satu perkataan je, ya, Ustaz dah boleh merubah dunia. Apa dia bang? Abang cameraman dia kata, abang ajar orang untuk menyebutkan Alhamdulillah, satu dunia ataupun satu Malaysia ni tengok cerita abang ni dan mereka mengamalkan. Alhamdulillah, bayangkan yang tengok tu 1 juta, yang mengamalkan 0.01, katakan 1000 orang yang mengamalkan, berapa banyak dah pahala yang abang dapat. Allahu Akbar. Saya jadi tersentuh pula dengan abang kamera tu, kan. Itu maksudnya seni dalam kita menyampaikan sesuatu. Sedikit, bayangkan follower TikTok dan sebagainya, kita ajar benda sedikit, tanam pokok ke apa semua ke, kan, menyebabkan orang lain mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Bayangkan kalau kita tengok pada susuk tubuh diri baginda sallallahu alaihi wasallam, kan, ya, memberi cukup pelajaran kepada kita untuk kita melihat kesenian pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Maknanya Ustaz, ya, terima kasih Ustaz. Lepas tu Ustaz kena sambung sikit tadi. Nabi SAW seni dakwahnya cukup luar biasa. Nabi, ya, lebih kurang bercakap berbanding buat, dan lebih ramai orang yang masuk Islam bukan disebabkan kata-kata Nabi, tetapi disebabkan seni yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam perilaku, adab dan juga akhlak yang ditunjukkan pada dirinya. Orang tengok, ya Allah, bagusnya Nabi ni, lembutnya Nabi ni, Nabi tak pernah bohong. Hatta orang bukan Islam pun mengakui bahawa Nabi Muhammad ni tak pernah bohong, Nabi Muhammad ni bagus, Nabi Muhammad ni baik, ya, kami suka dengan Muhammad ni. Walaupun mereka bukan beragama Islam, dan kebanyakan pada mereka masuk Islam disebabkan, ya, kelembutan, kesenian yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, kalau kita dapat lihat, yang paling penting sekali adalah seni berkasih sayang, terutamanya bila mana yang tua, ya, menyayangi yang muda, yang muda menyayangi yang tua, ya. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita satu perkara. Bila kita jumpa orang yang lebih tua daripada kita, ya, kita lihat, tengok, ya Allah, Pak Haji umur 70 tahun dah, ya, datang ke masjid lagi. Mulianya lah Pak Haji ni, ya, umur 70 tahun. Dah 70 tahun dah solat, dah 70 tahun dah puasa. Nak bandingkan saya ni baru 30 tahun. Mulianya Pak Haji ni, mesti Pak Haji ni lebih dekat dengan syurga berbanding dengan saya.
Kita nampak ni budak-budak kecil yang datang pada hari ni, ya, nampak budak ni berlari-lari atas tangga, turun tangga. Kalau ikut kita ni, bising pula budak ni, keluar pergi sana main kat luar, kita marah kat dia. Tapi Imam Hasan Al-Basri ajar kepada kita seni berkasih sayang. Tengok budak tu, kita kata, ya Allah, budak kakak umur berapa kakak? Baju kuning, tingkatan 1, darjah 1. Ya Allah, comelnya. Uncle ke atas ni, ya, rindu pula ke anak kat rumah tu. Okey. Imam Al-Basri ajar, bila tengok budak tu, kita rasa, ya Allah, mulianya budak ni. Umur darjah 1, 7 tahun lah kan. 7 tahun, dosa pun tak ada lagi. Walaupun berlari sana, berlari sini, dosa tak ada lagi. Pakcik ni, uncle ni, ya dek, 32 tahun dah buat dosa, ya, banyaknya dosa uncle ni. Uncle lagi dekat dengan neraka berbanding adik ni. Adik ni bersih lagi. Untung mak ayah dia comel anak, ya. Jadi ini cara Imam Hasan Al-Basri ajar kepada kita, seni dalam kita berkasih sayang, ya. Dalam kita berkasih sayang, kita perlu lihat bahawa muliakan orang lain, dan mudah-mudahan dengan seni ini yang putus boleh tersambung, yang pecah, ya, boleh disatukan semula, ya. Dan mudah-mudahan dengan seni ini juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Daya Aiman. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, maknanya cukup menarik tuan-tuan. Kita pun Daya Aiman, kalau anak ni dia ada seni dia akan bercakap dengan ibu bapa dengan cakap yang baik. Dia komunikasi pun kalau boleh tu komunikasi yang saya sebutkan tadi, semanis bicara, sembut sentuhan bersama ibu bapanya dan sesiapa juga. Tuan-tuan, dan kita tengok, maknanya orang yang mencipta seni lagu pun hebat. Seni lagu yang Ustaz Daya Aiman sebut tadi, tuan-tuan, sampai boleh menipis air mata. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak cuba satu lagu. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, nak dengar tak? Dengar Ustaz. Jangan ke mana-mana, selepas ya. Tapi cara saya adalah Ustaz Syamsul, anak dengan ibu. Setitis air mata ibu yang gugur kerana kesedihan, segaris luka di hati ibu kerana kederhakaan. Tertutup pintu syurga jika tiada keampunannya. Tertutup pintu syurga jika tiada keampunannya. Begitulah lebih kurangnya. Jadi tuan-tuan, kita kalau kita betul-betul hayati, saya cuba hayati lagu ni, Meleleh Air Mata Ustaz Syamsul. Sebab tu saya akur dan saya puji kepada orang yang mencipta seni. Hebat tuan-tuan. Sebab tu Ustaz Syamsul, kita telah pun berada di penghujung bicara kita. Dan tuan-tuan, muslimin muslimat, para penonton di rumah yang bersama-sama kita dalam Facebook JKKKN Negeri Perlis yang juga yang ada di auditorium ni, tuan-tuan, InsyaAllah kita akan bersama sekali lagi dengan Ustaz Syamsul. Jadi Ustaz Syamsul yang menjadi kebimbangan kita, generasi yang akan datang ni, di segi kesinambungan kebudayaan, seni budaya yang kita miliki hari ini. Jadi apakah cadangan-cadangan, sarana-sarana yang terbaik daripada Ustaz Syamsul lah, untuk kita, orang kata, terus menyuburkan seni budaya dalam masyarakat kita dan negara yang kita terus kekekalan sampai ke generasi yang berikutnya. Silakan, dan seterusnya rumusan daripada perbincangan kita pada malam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hashim. Sebenarnya saya ingat beberapa perkara lah. Tadi betul lah, saya pun terkejut saya tengok tiba-tiba gambar kita dah ada. Ini baju yang terkini ni kan, rupanya tu tujuan ambil gambar tadi. Jadi tak ada alasan lah bila banner tu siap lambat kan, tak ada alasan. Jadi kalau setakat ni baru siap, baru ambil gambar dah siap kan, baru turun. Okay, hebat kan, Seni hebat. Seni fotografi, seni mengolah di gambar tu. Bayangkan tu,
Dia boleh letak kita kat tengah sawah padi tu kan. Kira hebat ada kan. Tu kira kreatif lah kan. Tak, saya ingat dulu waktu saya masuk debat dulu kan. Saya ingat tajuknya peribahasa. Peribahasa dia dipandang orang berlari-lari, dipandang sendiri berjengket-jengket. Ini satu seni lah kan. Jadi saya masa tu kena bertindak sebagai pihak pembangkang nak lawan. Pihak pencadang dipandang orang berlari-lari, dipandang sendiri berjengket-jengket. Tu sebab kita tanya, apa maksud dia? Apa yang kita beli? Kalau kita teka-teka lah, ramai yang teka, dia kata dipandang orang berlari-lari tu kononnya kat tempat orang kau bersungguh-sungguh, di tempat sendiri kau tak bersungguh sangat. Sebenarnya salah. Maksud dipandang orang berlari-lari tu, dia berlari pandang orang, dia merosakkan rumput orang. Tapi dia pandang sendiri berjengket-jengket sebab dia pelihara rumput dia jangan rosak. Dia mengaitkan dalam kisah Amerika Syarikat dengan negara-negara luar. Dia merosakkan, contohlah. Jadi bayangkan, begitulah hebatnya seni. Hebatnya seni maknanya orang Melayu disebut marahnya di dalam senyum, gembiranya di dalam tangis. Nampak tak kata-kata seni? Kek mana anjing menyalak ke situ biar awak manjek, dia kata. Apa maksud dia tu? Kek mana biar awak memanjek ke situ anjing menyalak, maksud dia kita kena sesuaikan dengan adat dan kebudayaan tempat itu. Datang ke tempat orang tu kena duduk dulu minum baru boleh masuk dalam rumah. Itu adat dia. Itu cara dia. Kan? Jadi terlalu kaya dengan adat dan kebudayaan. Itu sebabnya sayang sekali kalaulah adat dan kebudayaan kesenian ini tidak dipertahankan. Bak kata orang datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kan? Jadi bila orang datang tu adalah tanda dia. Kan? Tanda-tanda orang yang baik. Apa tanda-tanda orang yang baik? Contoh kan orang cakap datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disambut-sambut. Maknanya tu, bayangkan orang dulu-dulu dapat susun dengan penuh cukup cantik ayat-ayat macam tu. Kan tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Contoh tadilah, dia tanya-tanya Samsul debat mana? Tak sampai-sampai lagi. Sekali sampai Samsul debat, bila ada pula disebut-sebut oleh Ustaz Hashim. Mana baiklah dia tu. Nampak tak kan? Datangnya disambut, balik kan confirm miring. Makna baik dia. Contohlah kan. Contoh. Saya tak cakap, saya bagi contoh kan. Macam itulah keadaannya. Jadi kita sayang sekali bila cakap tentang bahasa-bahasa adat, sebut pasal peribahasa. Generasi sekarang dia akan cakap, entah tak tahu. Tak tahu. Ni entah, tak tahulah. Entahlah, tak faham lah. Itu sebab orang kata cantik toluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kan cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Mana dikembang-kembangkan. Dan tu sebabnya kalau kita belajarlah. Macam kita dah ada sekarang Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri. Kan? Datang. Kau tak tahu tanya. Kita ada tempat untuk kita bertanya. Kan? Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Makna kata selagi hidup, konolah belajar, konolah tanya. Kalau tidak besok dihina orang, kalau tidak besok malu kita kan. Kata orang Melayu, pipa patah Melayu pun tak faham. Kan? Tu yang masalah gitu. Yang kita tahu apa cer. Katna awak buat apa tu? Kan? Lemah tu kan. Kan salah server tu. Macam-macam lah. Trend tu je yang diingat. Jadi itulah yang dikatakan sebenarnya tujuannya lah seni budaya ini menggambarkan jati diri masyarakat kita. Kan? Kalau tidak besok kita bimbang ada budaya lain pula yang take over. Pakai seluar ketat, senteng pula. Ketat sampai kan tak tahulah, mungkin seminggu baru dapat kencing. Macam tu lah. Rambutnya botak, tiba-tiba baju kecil sangat. Contoh kan. Kemudian bersubang pula kat telinga. Ingat kat airport, rupanya kat telinga. Kan? Jadi makna kata perangai-perangai tu takut benda tu pula yang take over budaya kita, sedangkan itu bukan budaya kita. Begitu juga melestarikan seni tradisi dan masyarakat moden. Kalau tidak, dulu orang tahu dakwah ni masjid surau. Masjid surau. Tapi contohnya bila dibuat program reality TV disesuaikan dengan keadaan masa dan zaman, ada terlahirlah Dai Aiman.
kan, terlahirlah imam muda, terlahirlah dai dan sebagainya. Jadi program-program itu memberi nafas baru. Tiba-tiba kita ramai yang nak jumpa dengan Ustaz Aiman, dai Aiman, nak bergambar, kan. Ada yang nampak Samsul Debat pun, "Nik gambar boleh?" kata. Saya kata boleh, walaupun dia nak bergambar dengan Samsul Debat ni semua orang tua, tapi saya okey je, kan. Siap yang bagus tu, ada satu makcik tu dengan confident dia bergambar, tiba-tiba dia bercakap free size, kata lah. Apalah free size pula? Alah, yang macam ni itulah, itu freestyle makcik. Yang penting dia confident. Tapi itulah kan, nak tunjukkan kan, ada dah jadi trend. Tapi saya teringat ada satu pakcik ni, tak tahulah dia punya seni dia nak bergambar dengan saya. "Ustaz, kita selfie boleh?" "Boleh," saya kata. Dia tarik saya ke tepi, pakcik ni, dia keluarkan tapak tangan dia. Saya pun pandanglah tapak tangan dia. Dia pun genggam. "Ustaz, saya simpan dalam hati." Falsafah saya kata. Saya kata mahal, betul. Dia kata apa? "Dalam handphone Ustaz sampai masa kena format Ustaz. Tapi kalau dalam ni saya simpan dalam hati, ingat sampai mati." Dia kata tu. Bayangkan, mendalam tu. Iya. Tu cerita ni. Tu sebabnya kalau kita tengok balik orang dulu-dulu ambil gambar pakai Kodak. Sekarang pakai phone. Kau ambil gambar banyak-banyak, lepas tu kau marah, kau maki, bangang telefon ni, bodoh telefon ni. Sebab apa? Sebab tiba-tiba hang, kan? Dan semua kau sumat dalam tu. Sedangkan orang dulu ambil gambar 36 yang kaya, yang sederhana 24, yang miskin 10 atau 12, kan? Pergi cuci, kan? Berharap, ya Allah, jangan-jangan minta lah, janganlah ada gambar tak jadi, kan? Rupanya satu pun tak jadi, kan? Rupanya salah pasang lah gitu, kan? Contohlah, makna kita menghargai itu lain tau. Sebab ada seni. Ambil gambar bukan macam sekarang, ada gambar cawan ambil tu, ada kepatut daripada Seremban datang Perlis, air kosong baginya. Contohlah kan, dia ambil letak, dia ambil gambar tu masuk dalam Facebook, kan. Sedangkan orang dulu nak ambil gambar tu, dia tak nak, sini tak cantik. Maknanya dia nak seni betul-betul. Bayangkan, nampak seni, nampak tu gambar padi ni menguning menghijau, nampak tak? Yang best tu yang kat tepi tu syak goyang lagi. Goyang. Kenapa tengah ni tak goyang? Tu tepi goyang. Nampak? Angin kat tepi. Yang tepi tu goyang. Oh, orang. Aku ingat tadi apa tadi? Rupanya dah sampai dah. Sabar kejap belum sudah lagi Jadi makna kata dalam hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sebenarnya kita ni semuanya berseni. Nak bercakap. Betul tadi Ustaz Iman kata bercakap dengan isteri. Macam mana cara nak cakap? Kita kena faham lenggok dia. Bukan semua benda kita boleh cakap dengan isteri ni. Walaupun dia cakap, tolong open bang. Saya sangat memahami. Sudahlah, bercakap faham konon. Cuba cerita terang. Sampai hati abang. Tadi kau cakap so open. Macam tu kan? Orang lelaki. Kita dah tahu dah seni dia. Okey, abang minta maaf. Abang salah. Okey? Makna jangan cakap lagi. Semua orang lelaki tak suka memanjang-manjangkan perkara. Orang perempuan pula, okey, saya minta maaf, memang salah saya, tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni. Tetap nak sebut juga, nampak tak? Dia tetap nak kaitkan. Jadi dia takkan apa? Dia takkan sudah. Itu seni. So kita nak ni, sebelum dia cerita, kita cerita benda lain. Orang perempuan ni memang begitu. Makna kata seni ni kadang-kadang kita tengok sesuaikan masa, tempat. Tak kisahlah seni bercakap. Abang ni tak tahulah menyampah betul tengok jadual ceramah abang. Malam ni kena pergi Perlis. Aduh, habis Perlis balik pula pagi esok kuliah subuh, petang besok di Kuang, malam besok. Abang benci tengok jadual ni. Kenapa bang? Sebab jadual ni lah kita terpisah beberapa hari. Lama-lama. Orang perempuan ni, abang kerja kan? Nampak tak? Tu cara dia. So, seni dia tu. Nampak tak? Ustaz Hashim awal dah suruh orang ambil gambar dah. Sebab dia nak send kat bini, takut bini tak percaya betul dia orang kat bini dua. Contohlah, tu pun seni juga menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Kita cerita bab kesenian ni memang panjang sebenarnya, dan memang seni ni penting. Sebab apa? Sebab dia akan menilai kita. Bab kata orang tu tak lokang dek panih, tak lapuk di hujan, tak lokang dek panih. Maksudnya kita kena pertahankan. Kita kena pertahankan. Sebab apa? Inilah menggambarkan siapa diri kita sebenar-benarnya. Kalau tidak, kalau tak adalah adat kesenian, kebudayaan ini dipertahankan. Tu sebabnya kalau orang cakap jawatan kesenian ni bukan ada function pun. Kalau ada yang cakap macam tu, maka orang tu tak sekolah, tuan-tuan. Orang tu tak sekolah.
Sebab itulah kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dulu kenapa berdalam bab contohnya lah perebutan Pulau Batu Putih, orang berebut, ini hak kita tu, ini hak kita ke hak dia. Penting dokumen-dokumen, pentingnya pembuktian ni. Sebab apa? Dalam benda ni akan kekal menjadi milik kita atau tidak. Kita berjuang sampai bila nak ceritakan tentang bagaimanakah nilai-nilai yang ada pada diri kita, pada masyarakat kita. Ya ke yang tu kita punya? Betul ke? Negeri Sembilan, dia kata Negeri Sembilan negeri paling besar sekali. Kenapa 7 daerah dia? Kenapa tak cukup 9? Dia kata rupanya 1 dah bagi kat Melaka, 1 dah bagi kat sini. Mbak, contohlah. Jadi makna kata dalam keadaan itu, makna penting kita mempertahankan. Penting untuk kita mempertahankan, sebab kesenian ini akan mempertahankan juga, menggambarkan siapa diri kita, dan seni ini tak boleh dapat dipisahkan daripada kehidupan kita. Ustaz Aiman sebut di awal tadi, macam mana cara kita bercakap, kejap-kejap kita bersedih, itu kehidupan. Kejap kita tegas, ada masanya kita tengok Nabi bercakap dengan isteri dia, Nabi menggunakan bahasa yang paling baik, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan, kan? Cubalah kita buat macam tu, kan? Bagaimanakah Nabi sendiri memanggil Anas, dia memanggil dengan nama Unais dengan kelembutan. Ini juga satu bentuk seni. Kita anak kita nama dia panjang, Syamsul Amri, kan? Tapi dia tak panggil Syamsul, dia panggil Syam, kan? Dia panggil kan? Nampak? Dia senikan benda tu. Macam Aiman, kan? Mana ada orang panggil dia Ai? Tak ada. Tak ada. Kaman mungkin ada, kan? Jadi makna kata semuanya hidup kita ni tak dapat dipisahkan dengan seni, kan? Itu sebab dia kata lagu dan irama pun tidak boleh dipisahkan. Mbak kata andai dipisah lagu dan irama, biarkan itulah. Lepas tu kan kalau aku menyanyi kan sudahnya tercabar pula dari Aiman, kan? Jadi baik tak payahlah, sikit-sikit sudahlah. Jadi apa-apa pun lah, saya ucapkan tahniah, sebab forum kita malam ni juga merupakan satu usaha untuk kita terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, saya suka dengan satu peribahasa pantun, melalui pantun orang dulu. Dia kata berburu ke padang datar. Dia kata berburu ke padang datar. Mana ada orang berburu ke padang datar pula tu? Nak bagi faham tu. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa yang berbelang kaki? Yang itu belalang. Nampak tak? Dan kemudian maksudnya kalau berguru ke palang aja, ibarat bunga kembang tak jadi. Macam itulah jadinya kalau kita tak betul-betul mempertahankan kebudayaan dan kesenian ini. Nak kata kembang tak, nak kata kuncup tak, kan? Jadi sama-samalah kita mengangkat seni dan budaya, kan, di negara kita ini. Mudah-mudahan terus diterima, malahan dia juga lambang kepada kita berpegang kepada agama kita, kepada Allah dan Rasul. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, tuan-tuan. Rumusan kesimpulan dengan diikuti saranan dan cadangan-cadangan yang baik dari Ustaz Syamsul Debat. Mudah-mudahan seni budaya terus kekal untuk generasi masa hadapan, sebagaimana apa yang pernah disebutkan oleh Imam Ghazali. Kalau kamu nak lihat generasi yang akan datang, lihatlah generasi yang ada sekarang. Maksudnya kalau generasi yang ada sekarang ini, tuan-tuan, mereka bijaksana dalam menguruskan kehidupan ini. Apa yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah ambil berat tentang apa yang kita perkatakan tentang tajuk kita seni budaya, tanggapan masyarakat masa kini. InsyaAllah seni budaya ini insyaAllah akan terus berkekalan untuk generasi yang akan datang ini. Apa yang penting, tuan-tuan, kita perlu laksanakan tanggungjawab kita, kempen-kempen yang bersungguh-sungguh, dan saya perlu yakin kita mampu memastikan kebudayaan ini terus berkekalan untuk generasi yang akan datang ini. Kata pepatah, tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Demikianlah hadirin muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, perbincangan kita pada malam ini di bawah tajuk seni budaya tanggapan masyarakat masa kini, yang saya penuh yakin banyak mutiara-mutiara ilmu yang telah pun dilontarkan oleh kedua-dua gandingan panel kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Aiman dan Aiman yang dapat bersama-sama kita walaupun dalam keadaan sibuk. Begitu juga dengan yang berbahagia Sahabat Fadilah
Ustaz Syamsul debat, walaupun kita tengok sibuk dengan urusan-urusan ceramah dan dakwah di sana sini, ini pun juga tanggungjawab kita bersama. Sedang dan kita ucapkan tahniah, berikan tepukan kepada seni budaya Malaysia dan negara kita, mudah-mudahan terus dapat kekekalan untuk generasi yang akan datang ini. Pandan laut tumbuh melata di bawah orang tanam di desa, jari disusun maaf dipinta, salah dan silap pukul ada kasar bahasa. Daun sahlai gugur melata, sayang selasih tingginya pohon. Adanya tersilap dan terkasar bahasa, hanya kemaafan jua di pohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serah kembali kepada guru dan saudara-saudari kita sekalian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Duduk dulu.